السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ialah bab tahrim ihdadil mar'ah ala mayit fawqa thalathati ayyam illa ala zawjiha arba'ata ashhur wa 10 ayyam wa 10 ayyam. Ada bab diharamkan ihdad. Ihdad ni nak terjemah dia berkabung lah, berkabung. Dilarang, diharamkan ihdadul mar'ah, wanita berkabung, mourning, wanita berkabung alal mayit fawqa salasatil ayyam, untuk dia berkabung kepada mayat lebih daripada 3 hari. Illa ala zawjiha, melainkan untuk suaminya, arba'ata ashhur wa 10, maka itu untuk suaminya 4 bulan 10 hari. Maksudnya bab ini dia nak menceritakan, dia nak membawa dalil menceritakan bagaimana Nabi SAW mengharamkan untuk mana-mana wanita berkabung to mourn for death beyond 3 days, untuk dia berkabung lah, berkabung kata apa? Kabung lah. Untuk dia berkabung pada mana-mana anggota keluarga dia yang meninggal lebih daripada 3 hari. Pasal perempuan ni dia sensitif. Dia berkabung ni perempuan je, tak ada berkabung lelaki. Yang berkabung lelaki pelik-pelik ni orang Melayu berkabung kat Sultan dia, kan? Tapi Melayu Penang tak kot. Pakai tu, pakai warna tu lah, pakai warna ni, dia tak ada. Dia berkabung dalam yang disebut dalam syarak ini ialah berkabung untuk isteri apabila suami dia mati, boleh 4 bulan ataupun diwajibkan 4 bulan 10 hari. Jika suami dia tak mati, adik-beradik dia mati, abang dia, bapak dia, maka oleh kerana orang Arab dahulu dia biasa sedih benda ni, dan dia akan berkabung, maksudnya dia akan buat beberapa perkara. Dia tak akan berwangi-wangian, dia akan pakai pakaian yang lusuh. Maka Nabi bagi peluang kepada dia, boleh to mourn, untuk dia berkabung, tapi not beyond 3 days, tidak lebih daripada 3 hari. Tak boleh lebih daripada 3 hari. Tapi kalau dia tak berkabung pun okey lah. Tapi kalau kot dia tak boleh kontrol diri dia, dia terlalu sedih, dia boleh setakat 3 hari. Lebih daripada tu haram. Macam mana kalau dia pakai kopiah bertanda, songkok berputih, lengan putih sampai kat 4 bulan, berapa? 44 hari, apa hukum? Tuan-tuan boleh jadi mufti lah. Mungkin mufti tak pernah kata. Tak apa, kita baca hadis. Wa an Zainab binti Abi Salamah radhiyallahu anhuma qalat, daripada Zainab binti Abi Salamah radhiyallahu anhuma katanya. Siapa Zainab binti Abi Salamah? Iaitu anak Ummu Salamah. Dan kita tahu Ummu Salamah ni
adalah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ni anak tiri Nabi lah. Dia berkahwin ini dengan Abu Salamah. Sebelum Abu Salamah meninggal, dia berkahwin dengan Ummu Salamah, berkahwin dengan Abu Salamah lah sebelum dia meninggal. Dan kemudian apabila dia meninggal, dia ada anak, iaitu Zainab binti Abi Salamah. Katanya, dakhaltu ala Ummi Habibah. Aku masuk berjumpa dengan Ummu Habibah. Ummi, hak tu soal grammar. Ada orang kadang-kadang dia tak erti bahasa Arab, tapi dia nak tunjuk dia pakai tarikat apa tahu. Dia kata apa rahsia al dalam surah-surah Al-Quran, kan Al-Baqarah, Al-Ba. Dia merepek seorang-seorang dah. Al tu dari segi bahasa lah de. Tak ada apa kalau kita sebut al-bait, maksudnya the house, that house, rumah itu. Kalau kita sebut bait, a house, maksudnya tak tertentu. Yang tu ya. Dia duk merepet, Arab tak pernah belajar, syok-syok seorang dia duk berfalsafah tarekat apa? Dia duk cerita ke anak murid dia apa fadilat al. Macam itulah. Jadi setengah orang dia heran, dia tak tahu sebenarnya ini soal grammar, tak ada fadilat tak fadilat. Soal kalau nak cerita soal grammar lah, dari segi ketepatan, kehalusan bahasa itu mungkin. Ummu Salamah, Ummi Salamah soal grammar. Kalau dia majrur umpamanya dia Ummi Salamah. Majrur ni misalnya dia ada depan tu, misalnya dia ada ila ke, dia ada an ke, dia jadi Ummi Salamah. Kalau dia saja Ummu Salamah, tak ada masalah. Ummu Habibah, Ummi Habibah. Macam tu juga Muhammad bin Abdullah. Dari segi bahasa Muhammad bin Abdullah, dari segi grammar ya. Pasal dia sandar, dia panggil mudhaf ilaih. Dia sandak menyandak. Tapi orang Melayu dia semua Abdullah. Lagi orang tanya, apa beza Abdullah dengan Abdillah? Tak ada beza apa, grammar lah. Di sudut grammar. Jadi ni brother Kamarudin kita lah. Abdullah ke Abdillah? Sudut grammar. Muhammad bin Abdillah pasal dia ada bin. Tapi kalau orang sebut Muhammad bin Abdullah, bolehlah juga pasal dia Melayu. Hak sebut tu Melayu. Jadi dia tak, barangkali tak involve dengan soal grammar dan seumpamanya. Okey. Wa an Ummi Salamah, daripada Ummi Salamah radhiyallahu anha, Allah Taala redha kepadanya. Daripada Ummi Habibah, dakhaltu ala Ummi Habibah, aku masuk kepada Ummi Habibah. Ummi Habibah ialah anak kepada Abu Sufyan bin Harb, dan dia adalah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isteri Nabi. Ada orang marah kat Abu Sufyan, kita kena tahu dia pak mentua Nabi. Dalam duk perang dengan Nabi tu, masa dia duk lawan dengan Nabi, dia pak mentua dah tu. Sebab Ummu Habibah dia berhijrah ke Habasyah. Tahu tak, hijrah yang pertama orang Islam pergi hijrah ke Habasyah, negara Najasyi. Masa dia hijrah, depa hijrah, Nabi SAW tak pergi. Kumpulan orang Islam yang awal mereka pergi di sana kerana nak mengelakkan pressure yang kuat yang diberikan oleh Quraisy kepada orang Islam ketika itu yang berada di Mekah. Jadi Nabi kata, izhabu ila Habasyah fa inna biha malikun la yudlamu indahu ahad. Pergilah kamu ke Habasyah, kerana di sana ada raja yang tidak akan dizalimi seseorang yang berada di sisi dia, iaitu Ashamah Najasyi yang masuk Islam diam-diam dah. Ummu Habibah dia pergi ke sana dengan suaminya Ubaidillah bin Jahshin. Ubaidillah bin Jahshin, suami kepada Ummu Habibah. Tapi suami dia ni bila pergi ke sana, di sana negara Kristian, dia telah keluar Islam, dia masuk Kristian.
Ubaidillah bin Jahsh, abang dia pejuang, Abdullah bin Jahsh. Dia bertiga beradik, Abdullah, Abd dan Ubaidillah. Semuanya anak Jahsh. Hak seorang ni dia murtad hak seorang mati syahid pada masa zaman Nabi SAW. Yang seorang ni dia murtad pun pada zaman Nabi lah, pasal dia pergi ke Habasyah, dia murtad di sana, dia tanassar, dia ikut Kristian. Seorang lagi nama dia Abd bin Jahsh. Yang ni dia buta, dia penyair. Dia mati pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an. Okey. Yang ni semua, dia ni Ubaidillah, dia ni adalah suami kepada siapa? Ummu Habibah Abdillah. Bila dia dah Kristian, dia tinggal isteri dia. Sebagian kata dia meninggal dulu. Tapi yang pentingnya, Nabi SAW bila habis iddah, Nabi telah meminang Ummu Habibah ketika Ummu Habibah berada di Habasyah. Tak balik main lagi. Nabi dah pindah pergi mana? Madinah dah. Depa sana tak balik lagi. Depa sana banyak tahun duduk. Jadi Nabi dah pergi ke Madinah. Bila Nabi pinang, dia terima. Mahar dia dibayar oleh Najasyi. Maharaja Habasyah tolong bayar mahar Nabi kepada Ummu Habibah. Banyaklah. Saya dapat tengok perhiasan yang banyak Najasyi bagi. Najasyi ketua kerajaan Habasyah, Abyssinia, dan itu kerajaan Kristian. Tapi Najasyi Muslim, menyembunyikan akidah dia. Dialah bayar mahar Nabi. Dan bila dia mati, Nabi tolong solat jenazah ghaib untuk dia. Ghaib. Sebab itu kadang-kadang ada orang duduk dalam sistem yang kerajaan tak Islam, tapi dia duduk di situ kerana dia dapat berfungsi. Sebab itu kita jangan cepat hukum dalam perkara-perkara yang seperti ini, terutama orang yang duduk di negeri non-Muslim sekarang ni. Mungkin dia pegang jawatan tertentu, kerana kalau jawatan itu dapat memberi manfaat kepada kaum muslimin dan dapat mengurangkan bahaya kepada kaum muslimin, maka patut dia pegang. Nabi ada rekod sahabat Nabi, dia tak sahabat Nabi, kerana dia tak pernah jumpa dengan Nabi. Duka cita, dia pernah hantar hadiah ke Nabi, dia bayar mahar Nabi, tapi dia tak jadi sahabat Nabi. Sebab syarat nak jadi sahabat kena jumpa. Dia tak jumpa Nabi. Dia hanya duduk di Habasyah, dia tak boleh mai. Dia maharaja, kalau dia mai bongkak cerita. Kalau dia mai bongkak cerita. Jadi Nabi hanya berutusan surat, dan Nabi tak pernah menghantar surat kepada dia memerintahkan supaya dia berhijrah. Sedangkan Nabi suruh semua orang yang berhijrah. Sebab Nabi tahu biar dia duduk di jawatan tu, dia dapat memberikan manfaat. Sebab itu Ibn Qayyim kata, politik ialah sesuatu yang menghasilkan maslahah. Dia tidak boleh stereotip. Seseorang mesti bijak, dan itulah kebijaksanaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tak boleh, ni sistem kafir, kau jadi ketua dengan kafir, kau redha dengan kafir, kau kafir. Itulah darab kita ya. Cepat je. Ini terlibat dengan orang kafir, tolong kerjasama dengan dia, kau kafir. Cepat benar kita. Nabi SAW memanfaatkan keadaan. Saya bukan nak cerita pasal Najasyi, tapi nak cerita tentang Ummu Habibah. Dia, Abu Sufyan, sebab itu ada sebahagian ramai ulama hadis yang mengkritik riwayat Muslim apabila Abu Sufyan kata dia telah mengawinkan Ummu Habibah dengan Nabi. Sebenarnya Ummu Habibah kahwin dulu, baru dia masuk Islam kemudian. Tu kata Islam ni hebat. Bila dia masuk iman, masuk ke dalam hati orang, dia segala-galanya ke belakang. Bapa dia musuh Nabi, dia masuk Islam. Ini tak apalah dia, kalau dia tarik balik bagus. Itu saya kritik MP
Member of Parliament DAP yang menyatakan bahawasanya orang Islam hanya membazir masa untuk buat demonstrasi untuk menyatakan bantahan kepada innocence of Muslims yang dibuat filem pendek, filem yang tak ada kualiti. New York Daily kata filem yang buruk, yang tak padan pun, yang kontennya tak padan. Dia tipu lagi pelakon-pelakon tu. Lain yang mereka cakap, dia ubah pula. Punya jahatnya kawan yang buat filem tu. Kita tak bermusuh dengan orang yang tak buat. Kita tak musuh dengan rakyat Amerika yang tak buat. Bahkan mereka juga mengutuk filem itu. Tapi kita mesti sampaikan mesej kita bahawa inti kandungan itu tidak benar. Kerana zaman ini berubah apabila benda masuk ke dalam YouTube dan dia ditengok oleh jutaan manusia. Mungkin ada manusia yang percaya. Jika tidak ada kebangkitan orang Islam buat demonstrasi kata itu bohong, mungkin dunia akan kata ya. Tapi orang Islam tak boleh defeating the purpose lah. Dia tak boleh lah buat benda dia pergi pukul orang, pergi maki orang, akhirnya menyalahi tujuan sebenar, yang mana tujuan untuk kita berhimpun. Tapi saya menyokong perhimpunan. Fatwa yang dikeluarkan oleh setengah orang yang menyatakan haram perhimpunan itu sehingga kepada haram untuk berhimpun, menyatakan kasih sayang kepada Nabi dan membantah orang yang buat filem tu, maka saya rasa dah tak kena tempat dah. Dah lebih lajak lah ni. Sebab apa? Sama saya ingat MPDAP tu ambil fatwa tu, tapi mungkin tak kot. Tapi yang pentingnya mesej dalam dunia hari ini, tuan-tuan tahu Catalonia, tuan-tuan tahu Catalonia? Ini negeri Katalan, bangsa Katalan di Spain. Saya pergi ke negeri dah. Mereka tuntut, mereka bebaskan diri daripada Spain. 1 juta keluar ke jalan, mana dunia boleh tahu? Kalau mereka tak keluar 1 juta keluar ke jalan untuk menyatakan kami tak mau lagi duduk dengan Spain. Ini semua merosakkan ekonomi kami, dia bebas. Beruang mati di China, haiwan mati nak pupus, Greenpeace buat demonstrasi. Alam sekitar tercemar, orang buat demonstrasi, angkat spanduk bantahan. Kalau mereka tak buat, kita pun tak tahu. Kalau tidak hantar surat senyap-senyap, orang ambil simpan bawah meja, senyap. Tapi bila orang keluar ke jalan, orang tahu kes ini serius. Mereka telah membantah. Kekejaman yang diberlakukan terhadap banyak penduduk minoriti dalam dunia ini tak dapat kita tahu jika mereka tak keluar. Kalau alam sekitar dicemar, orang keluar, dunia tahu. Takkan manusia yang diutuskan sebagai rahmat sekalian alam dicemari dirinya. Tak boleh kita keluar untuk menyatakan dengan cara yang aman bahawasanya ini tidak benar. Kalau kita keluar seorang-seorang, pergi depan ni kini tidak benar, tak ada siapa ambil liputan kita. Kita kena pergi keluar 5,000 orang. 10,000 orang kata tidak benar. Tapi kena kawal akhlak. Kena kawal adab. Kena kawal kesopanan. Kita harap begitulah. Besok insya-Allah saya akan khutbah di Jelutong dan demonstrasi sekali. Dan saya jemput tuan-tuan join. Lepas daripada sembahyang Jumaat. Sebab bukan nak tunjuk. Ada orang kata itu tak, demonstrasi tak pernah dibuat oleh Nabi untuk mempertahankan baginda. Kawan yang kata tu pun tulis benda dalam Facebook. Facebook pun tak pernah Nabi tulis. Dia tulis dalam Twitter. Demonstrasi tak pernah ditunjuk oleh Nabi. Twitter pun Nabi tak pernah tulis. Setiap zaman ada pendekatannya. Saya tidak menyokong demonstrasi ganas. Kita dah sebut minggu lepas, kita tentang apa yang berlaku di Benghazi yang telah membunuh duta. Itu bukan, itu defeating the purpose. Itu telah merosakkan tujuan yang sebenar. Tetapi kita mesti tahu bahawasanya dalam dunia ini demonstrasi aman, keluar, meluahkan perasaan. Saya heran DAP kata tak apalah, ada orang DAP hantar kat saya, itu seorang je kata, tak apa dia kena hati-hati. Seorang kah? Apakah dia mesti nyatakan pendiriannya secara jelas? Sebab ketika mereka keluar untuk berbagai demonstrasi, maka kempen orang ramai,
untuk keperluan diri, untuk isu-isu yang membabitkan soal kehidupan harian rakyat. Mereka tak kata itu membazir masa, wasting time. Mengapa apabila kena isu yang membabitkan soal akidah orang Islam, tak wajib keluar demonstrasi? Tapi ada orang kata zaman sekarang ni kita boleh tulis di internet, boleh tulis buku, boleh buat drama untuk melahirkan sokongan pada Nabi. Kenapa nak demonstrasi? Saya kata drama pun Nabi tak buat. Okey, tak apalah, tulis di internet, tulis buku, edar risalah. Tuan-tuan, benda tu bukan semua orang boleh buat. Bukan semua orang boleh buat. Ada orang boleh menulis, ada orang tak boleh tulis. Bukan nak pegang keyboard pun silap dah. Pak Haji Samad saya tak pasti main komputer ke tak. Tapi ertinya bukan semua orang boleh, tapi ada benda yang orang ramai boleh kongsi. Apa dia? Bila ramai-ramai keluar, kami tak setuju fitnah pada Nabi kami. Hak tu semua boleh. Pak cik yang bawa tungkat boleh. Semua orang boleh. Kerana mereka semua umat Nabi dan mereka semua ingin meluahkan perasaan dan apa. Dia orang nak demonstrate their feeling. Dia nak tunjukkan, showing the emotion, bahawasanya mereka tidak bersetuju dengan apa yang dituduh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dengan cara yang harmoni lah. Kalau duk pi jerit, duk maki orang, jadi rosak keadaan ni. Jangan maki orang, jangan duk kata yang bukan-bukan, tapi sekadar keluar kata bagi tahu mesej angkat Nabi Muhammad sekarang alam, Nabi rahmat sekalian alam, dan filem itu tidak benar. Itu tidak benar. Siapa nak buat, dia boleh buat. Kalau dia tak keluar pun tak berdosa. Tapi untuk kata haram keluar, tak mungkin. Juga DAP nak kata bazir masa. Pasal apa hang nak kata bazir masa ni? Pasal hari tu hang tak kata bazir masa. Dan ini urusan kami. Orang Islam dia, dan kita selalu baca, ada perasaan yang ajaib terhadap Nabi. Kau boleh sentuh semua benda, tapi kau jangan sentuh satu insan, Muhammad bin Abdullah. Mungkin banyak perkara dalam hidup kita ni, tapi bila sentuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini sesuatu yang sangat sensitif. Okay. Saya bukan nak cerita tentang tajuk tu, tapi saya singgah. Okey. Kata dia, Zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam hina tufiya abuha Abu Sufyan bin Harb radhiyallahu an. Iaitu isteri Nabi Ummu Habibah, yakni Zainab bin Abi Salamah masuk kepada Ummu Habibah, jumpa Ummu Habibah ketika isteri Nabi ketika matinya bapa dia, iaitu bapa Ummu Habibah Abu Sufyan bin Harb radhiyallahu an. Orang Syiah tak mau sebutlah nama Abu Sufyan ni radhiyallahu an, lagi tak mau lah. Dia tu sebenarnya bukan marah kat Abu Sufyan sangat, tapi dia marah kat siapa? Dia marah kat Muawiyah bin Abi Sufyan. Lalu dia kata Abu Sufyan ni penentang, perang dengan Nabi, macam-macam lah. Tapi tuan-tuan, dia perang dengan Nabi, memang rekod dia memang banyak dia perang dengan Nabi, tapi akhirnya dia masuk Islam. Dan dia sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Dia mati di Madinah. Dia mati pada tahun 32 Hijrah. Sebahagian riwayat kata 33, tapi 32 Hijrah kemungkinan. Sebahagian kepala-kepala besar Quraisy masuk Sufyan and the gang. Tak apalah, daripada akhirnya pada hayat mereka kembali pada Islam, alhamdulillah. Tapi bila mereka balik pada Islam, mereka tengok orang yang dikeliling Nabi. Mereka tengok Bilal, mereka tengok Ammar bin Yasir. Mereka tengok orang mereka tengok Miqdad bin Amr. Mereka tengok sahabat-sahabat Nabi ni orang bawahan dulu pada mereka lah, masa mereka zaman jahiliah tu. Lah ni dah jadi orang besar dalam Islam. Mereka mai kemudian dan duk lawan perang dengan Nabi lama. Sebahagian tak dah mati, tak dah dibunuh, kemudian masuk. Mereka tengok, mereka macam cik hati sikit lah. Ataupun mereka macam apa nama mereka ni yang duduk besar, jadi kira orang Nabi tak ada jawatan apa, tapi orang utama Nabi.
Sebab tu sebahagian sahabat kata, padan muka hampa wahai Quraisy. Nabi panggil hampa dulu, hampa tak mai, depa ni mai. Hari ni depa telah mendahului hampa dan hampa duduk di belakang. Hampa duduk di belakang. Masa Nabi seru dulu, Nabi seru hampa sekali. Nabi ajak hampa sekali. Depa ni walaupun orang biasa, depa datang dulu. Dan hari ni depa telah menduduki ranking yang tinggi di dalam Islam. Ketika tu hampa duk sibuk nak lawan Nabi. Hari ni hampa masuk. Datuk Sayyidina Umar wala dah Abu Sufyan masuk Islam pun, Sayyidina Umar pernah masa zaman khalifah dia suruh Abu Sufyan angkut batu angkat ni macam-macam dia buat kontor tu. Masa tu masuk Islam. Lepas tu dia kata, segala puji bagi Allah yang menjadikan Umar memerintahkan Abu Sufyan di Mekah. Aku nak suruh dia tunduk sikit kata. Sebab Abu Sufyan dia masuk kemudian, dia pun tak, yalah, masuk kemudian lawan lama Nabi. Tapi dia dibapak kepada isteri Nabi SAW. Kita sebut Abu Sufyan bin Harb radhiyallahu anhu sebab dia juga akhirnya masuk Islam dan Allah Ta'ala rahmat, dia boleh mengampunkan sesiapa yang dia kendaki. Orang seperti Abu Sufyan diampunkan, yang tampil memerangi Nabi, bukan tampil kritik Nabi, tampil memerangi Nabi, susun angkatan senjata serang negeri Nabi, menyebabkan Nabi halau Nabi keluar daripada negerinya, perang dengan Nabi, mati dalam Islam radhiyallahu anhu. Takkan kita ada lah teruk pada tu sehingga kita nak kata kat sahabat-sahabat hang Tuhan tak terima dah. Jangan. Fada'at bitibin fihi sufrah khuluqun aw ghairuhu. Maka bila dia masuk pada Ummu Habibah minta, wa mari perfume yellow perfume kuning. Dia ada perfume sufrah ni atar yang bukan atar, pewangi yang berwarna kuning yang dipakai ketika itu, cair ataupun selain daripadanya, rawi tidak pasti. Kemudian fadahanat minhu jariyah, dia ambil pewangi tu, kena tangan dia sapu jariyah, dia sapu. Hak situ dia tulis apa? Gadis ya. Sebenarnya jariyah ni girl slave. Jariyah ni hamba perempuan, dan kita hurai hari minggu lepas pasal apa tentang Islam dan masalah perhambaan ini. Dia sapu. Summa massat bi'aridaiha. Kemudian dia ambil baki hak dari tangan dia tu, dia sapu pipi dia. Ummu Habibah, dia sapu hak wangi tu, minyak wangi tu, hak kesan minyak wangi tu dia sapu di pipi dia. Summa qalat, kemudian dia berkata, wallahi mali bitibi min hajah ghaira anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul 'ala al-mimbar la yahillu limra'ah tu'minu billahi wal yawmil akhir an tuhidda 'ala mayn fawqa thalath layal illa 'ala zawjin 4 ashhur wa 10. Dia kata, sebenarnya aku bukan perlukan minyak wangi ni, kata dia, tetapi melainkan kerana aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di atas mimbar, tidak halal bagi wanita yang beriman dengan Allah dan hari akhirat untuk dia berkabung di atas sesuatu mayat lebih daripada 3 malam kecuali kepada suaminya, iaitu 4 bulan 10 hari. Maksudnya dia kata, sebenarnya dia tak perlu minyak wangi ni, tapi dia tak mau sampai dah 3 hari Abu Sufyan mati, dia tak pergi ambil benda-benda yang untuk dia pecahkan, untuk dia break bahawasanya dia sebenarnya tak berkabung lebih dah 3 hari. Bila bapak mati dia sedih lah, duduk. Artinya kalau kita dah 3 suami mati, duduk menangis senyap, baju tak tukar, tak pakai, duduk senyap lebih. Bukan suami kita, abang kita ke ataupun adik kita meninggal, bapak kita duduk, kita lebih pada 3 hari, maka haram. Untuk elak yang tu,
kita pergi bagi kat dia, nah ambil minyak wangi apa sikit, sapu badan supaya tanda hang bukan berkabung. Yang ni lah yang Ummu Habibah buat. Supaya kalau dia berkabung, dia tak mau bagi jadi lebih lagi pada 3 hari. Pasal apa 3 hari? Pasal apa Nabi bagi kat perempuan 3 hari? Asalnya tak ada berkabung. Berkabung ni hanya untuk apa? Wanita kematian suami 4 bulan 10 hari, di atas hikmah yang akan kita bincangkan nanti. Sebab Nabi Islam ni dia datang, dia meraihkan dia perasaan wanita. Wanita ni dia sedih, dia tak boleh kontrol. Jadi tak apalah, Islam bagi can kat dia 3 hari. Banyaklah tu. Tapi kalau sampai 3 hari duduk menyorok, makan tak, mandi pun tak mau, duduk sengap, pak dia mati, baju pun duduk baju busuk tu ya, lebih pada 3 hari, hukumnya haram. Hukumnya haram. Okey. Kecuali suami dah. Kecuali suami 4 bulan 10 hari, dan saya akan ceritakan tentang 4 bulan 10 hari itu lebih detail nanti. Qalat Zainab, kata Zainab, thumma dakhaltu ala Zainab binti Jahsh. Kata Zainab, kemudian aku masuk berjumpa dengan Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha, Allah Ta'ala redha kepada dia. Kata Zainab, hak Zainab pertama tu Zainab apa? Ha? Tuan-tuan ada kitab ya? Ha. Zainab pertama tu Zainab apa? Ha? Zainab bin Abi Salamah. Dia cerita tentang Zainab juga, tapi Zainab bin Jahsh. Zaman Nabi tu tak apa banyak nama ni. Kan? Kita boleh kira nama. Maksudnya Abu Abdullah, Abu Abdul Rahman, lebih kurang gitulah, kan? Zainab, lebih kurang Habibah. Pasal tapi sedap kan nama macam Habibah. Sedap Habibah. Habib, hub. Arab ni bunyi sedap bila love, sedap. Hub, Habibah. My beloved. Sedap kan? Habibah. Kalau kita bubuh nama anak kita Habibah, orang panggil dia Bibah. Allah. Jadi tak sedap nama. Tak berani orang bubuh nama. Okey. Habibah, ya Habibi, Arab kata ya Habibi, ya Habibti, ya Habibati. Kata dia, aku masuk di atas Zainab, berjumpa Zainab binti Jahsh. Kemudian aku masuk. Perkataan kemudian aku masuk ni, ni ada pelajar-pelajar hadis, teks ada. Ni orang panggil naqad matan. Apa nama, textual criticism. Kita kritik matan. Bukan kritik matan tu maksud nak faham matan. Kemudian aku masuk jumpa dengan Zainab. Kalau kita faham kemudian ni, hak awal berlaku dulu, yang ni berlaku kemudian. Tapi kita rasa itu tak mungkin. Sebab Zainab ni, dia meninggal, Zainab binti Jahsh, dia meninggal lebih kurang tahun 22 Hijrah. Sedangkan Abu Sufyan tahun 32 Hijrah. Cerita hak awal tadi ni kemudian. Macam mana tahu? Ahli hadis tahu. Ahli hadis tu hebat. Dia boleh detect tahun tu. Melalui ilmu riwayah. Melalui ilmu dirayah. Bukan, walaupun ada benda yang dia orang miss, tapi dia punya kaedah dia boleh tahu. Ibn Hajar kritik yang bukan, dia kata yang ni kemudian, yang sana dulu. Dalam kes ni cerita Zainab binti Jahsh ni 10 tahun lebih awal. Maksudnya thum bukan thum kemudian. Satu lagi cerita, maksudnya begitulah thum ni. Walaupun dia terjemah situ kemudian kan, tapi sebenarnya satu lagi cerita. Hak tu betul. Kalau buat ayat macam tu betul. Pasal cerita ni, yang ni cerita 10 tahun terdahulu daripada cerita yang tu. Dia kata dia masuk kepada Zainab binti Jahsh hina tufi akhuha, ketika matinya saudara Zainab.
Tadi saya dah sebut, saudara Zainab ada berapa orang? Saudara Zainab binti Jahash ni ada berapa orang? Ada 3 orang. Ni ilmu ni. Ni ilmu rijal. Ilmu tentang para perawi, ilmu tentang sahabat. Sebab tu Ibn Hajar ada kitab Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah, tentang menghimpunkan sejarah para sahabat. Berapa orang sahabat mati bila, di mana dia? Masya Allah. Tak ada agama atas muka bumi ni yang ada macam ni. Tak ada agama. Dia boleh himpun segala khazanah dia. Tak ada agama. Itu menunjukkan agama ni agama Tuhan. Bagi agama Tuhan tu, Tuhan hantar hamba-hamba dia selain daripada Nabi, tapi di kalangan para ulama menyumbang yang ni sikit, yang ni sikit, memelihara agama. Memelihara agama. Zainab ni dia ada 3 orang tadi kita sebut. Yang seorang nama Abdullah, seorang nama Ubaidillah. Ubaidillah tu yang murtad masuk Kristian di Habasyah. Abdullah, kalau dia kata Abdullah ni meninggal masa perang Badar ataupun selepas daripada itu, kalau nak kira ketika itu, rasanya ulama hadis ukur Zainab bin Abi Salamah ni, dia ni masih kecil lagi, tak mungkin. Pasal dia berlahir lepas dia berapa tahun dia ketika itu, tak mungkin dia masuk jumpa Zainab binti Jahash pada hari Abdullah meninggal. Jadi cerita ni bukan cerita Abdullah. Dia tahu dah, cerita ni bukan cerita Abdullah, walaupun nama tak sebut. Faham tak? Pasal Abdullah tu mati awal masa Zainab hak cerita ni, bukan Zainab binti Jahash. Zainab bin Salamah hak cerita ni, yang cerita dia masuk jumpa Zainab tu. Ni masa 2 Zainab. Jadi masa tu dia kecil lagi, tak mungkin dia jumpa. Okey. Seorang lagi mungkin yang dia maksudkan saudara dia yang mati ni, saudara Zainab yang mati. Masa saudara Zainab yang mati ni, kemungkinan orang itu ialah Abd tadi. Tapi Abd yang kata penyair buta tu, dia mati pada zaman Umar bin Khattab, yang mana dia mati kemudian daripada Zainab binti Jahash. Jadi yang tinggal siapa? Seorang. Hak tu yang murtad di Habsyah. Yang tinggal yang murtad di Habsyah. Kalau yang murtad di Habsyah meninggal, adakah kemungkinan, pasal dia cerita dia masuk berjumpa Zainab bin Habsyah ketika matinya saudara dia. Fada'at bit-tib famassat minhu summa qala amma wallahi mali bit-tib min hajah ghaira anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yahillu limra'ah tu'minu billahi wal yawmil akhir an tuhidda 'ala mayt fawqa thalathin illa 'ala zawjin 4 ashhur wa 10 muttafaqun alaih. Dia kata ketika aku masuk jumpa Zainab, ketika saudara dia mati, dia panggil wangian, kemudian dia pegang wangian, dia kata demi Allah, aku tidak berhajat pada wangian ini melainkan kerana aku mendengar Rasulullah menyatakan di atas mimbar, tidak halal bagi wanita yang beriman dengan Allah dan hari kemudian untuk dia berkabung kepada untuk sesuatu mayat lebih daripada 3 hari kecuali kepada suami 4 bulan 10 hari. Jadi artinya Zainab binti Jahash seakan-akan macam dia berkabung juga, tapi tak lebih daripada 3 hari. Tapi dia berkabung untuk siapa? Kalau tengok kes ni, macam dia berkabung untuk Ubaidillah yang Kristian tu. Tuan-tuan faham tak ni? Tuan-tuan faham tak ni? Kalau tuan-tuan tertidur sedikit, tidak dapat faham tak? ini hada ilm, ini ilmu, ini knowledge. Kita tengok macam mana ulama hadis faham benda ni. Kalau dia berkabung untuk tu, Ibn Hajar ulas sedikit dalam Fathul Bari. Dia kata maka tak salah untuk kita berkabung untuk saudara kita yang non muslim yang mati.
Tapi tak boleh lebih daripada. Katanya kalau kita ada abang, kita masuk Islam, abang kita tak Islam, ataupun sebaliknya, dia meninggal, kita sedih. Orang kata, hang tak boleh duk sedih. Sedih apa? Dia bukan Islam. Kalau berdasarkan, kalaulah hadis ni merujuk kepada Ubaidillah, menunjukkan boleh. Sebahagian para ulama kata dah cari tak jumpa. Kalau bukan Ubaidillah, dia kata siapa dia, mungkin Zainab saudara susuan ke apa kot. Itu mereka andaikanlah, seperti Ibn Abdul Bar. Tapi tak apa. Jadi yang penting dia juga bercakap tentang tak boleh wanita ni meratapi ataupun berkabung ke meninggalnya suami, meninggalnya mana-mana lelaki, tak boleh to mourn beyond the 3 days. For that beyond the 3 days. Tak boleh untuk dia untuk meratapi lebih daripada 3 hari kepada suatu kematian. Saya nak ulas sikit beberapa benda. Yang pertama, apa itu berkabung? Bila isteri kita bila kita meninggal, isteri kita berkabunglah kalau kita mati pada isteri dulu pada isteri kita. Kan? Kalau kita janji nak jumpa dia di pintu syurga, alhamdulillah lah. Jangan jumpa di pintu lain lah. Okey. Bila kita meninggal, bila suami meninggal, isteri kena berkabung, kena ihdath. Berapa bulan? 4 bulan 10 hari. Berapa 4 bulan 10 hari tu berapa hari tu? Berapa hari? 130. Okey. Apa yang dia kena buat masa ni? Dia kena meninggalkan, mengelakkan daripada memakai wangi-wangian bila suami dia mati 4 bulan 10 hari. Dia kena mengelakkan memakai pakaian yang berhias, cantik. Maksudnya dalam dulu dia sebut pakaian yang muasfar, muza'far, pakaian yang berwarna merah ataupun berwarna za'faran. Dia kena elakkan untuk dia krimkan rambut dia dengan minyakkan rambut dia dengan minyak, bercelak ataupun berinai, dan memakai perhiasan. Tak boleh. Selama 4 bulan 10 hari. Yatarabbasna bi 4 ashhur wa 10, Quran kata. 4 bulan 10 hari. Okey. Saya sebut secara ringkas sikit. Yang pertama, ijtinabut tayyib. Hendaklah dia mengelakkan memakai wangi-wangian. Perfume tak boleh. Odorono tak boleh. Semua yang berwangi-wangian tak boleh. Apa saja dia kena elak. Dengan ada nas Nabi sallallahu alaihi wasallam larang, dan hadis tadi juga menunjukkan larangan tersebut. Bahkan dilarang juga dia boleh minyakkan rambut dia, tapi dia tak boleh sikat rambut dia letakkan minyak yang mempunyai bau-bauan yang wangi. Apa lagi yang wangi zaman lah? Hatta dia tak boleh guna shampoo dan seumpamanya yang wangi pada tempoh itu. Ini pandangan jumhur ulama. Dalam mazhab Syafi'i dia kata simple. Apa yang tak boleh orang ihram pakai wangi-wangian tu, hak tu semua tak boleh. Di atas nas ni.
bukan selama-lamanya. Dia ada sebab tuan-tuan, Islam ni dia ada apa benda. Allah Ta'ala buat peraturan, dia maha mengetahui. Tapi kita tak, wallahu alam hikmah dia. Dia jaga nama wanita. Dia tak mau ada sebarang prasangka terhadap dia selepas kematian suami dah. Dia tak mau nak nampak orang kata, suami tak ada nah. Dia tak mau orang sangka dia ambil kesempatan. Dia tak mau semua benda prasangka ni, tak nak. Dan 4 bulan 10 hari juga tempoh yang boleh memastikan rahim dia memang bersih daripada, kalau dia berkahwin lain, daripada adanya mana-mana orang boleh dakwa bahawasanya nanti orang boleh dakwa anak dia dan seumpamanya. Kerana dia serius. Kalau sungguh anak dia dapat apa? Lahir, kau ni dapat pusaka. Dapat pusaka. Okey. Apa yang tak termasuk di dalam berwangian, kata Syekh Abdul Karim Zaidan, ialah potong kuku, cabut bulu ketiak, potong rambut, dan mandi kalau pakai seder. Seder ni daun bidara. Kerana Nabi SAW larang Ummu Salamah untuk berinai, larang untuk semua. Lepas tu dia tanya, ya Rasulullah, bi ai syait amtashit? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, habis tu dia nak sikat rambut, nak mandi dengan apa? Nabi kata bisidr, dengan daun bidara. Daun bidara ni digunakan, kerana tujuan daun bidara ni untuk buang, bersihkan badan, bukan untuk memberikan kesan wangi-wangian. Maka dibenarkan. Kemudian istinabuz zina yang dia kena buat. Dia hendaklah mengelakkan daripada perhiasan. Saya nak ringkaskan. Perhiasan ni ada apa jenis? Satu, perhiasan diri dia tu sendiri dia tak berhias, dia tak boleh bercelak. Ada wanita datang minta kat Nabi, kita anak perempuan dia suami mati nak pakai celak. Nabi kata jangan. Nabi tak bagi. Ummu Salamah kata dia nak pakai pasal dia mata dia sakit. Nabi kata pakai belah malam kalau untuk ubat. Nabi tanya ini apa? Nabi kata belah malam sebagai ubat. Siang tak payah. Tak mau timbulkan fitnah. Pakaian, kalau ada baju apa? Kalau warna tu warna hitam, asal tak apalah. Tapi pakaian berwarna, kalau dia ada warna butang-butang yang berwarna, semua hak cantik-cantik ni dia kena simpan 4 bulan 10 hari. Lepas ni pakai balik. Melainkan dia tak ada, tu je pakaian dia. Sebab tu saya kata pada setengah orang yang dia keras tapi dia tak belajar fiqh mendalam. Dia kata wanita ni kena pakai baju hitam dalam Islam ni. Kata hak baju hitam ni Islam buat peruntukan wanita berkabung ni. Boleh pakai, bukan salah, pakailah. Tapi nak hadkan itu tak boleh. Sebab tu dia tak bagi. Sebab tu dia larang pakai baju berwarna apabila 4 bulan 10 hari tu. Artinya kalau tak 4 bulan 10 hari tu boleh tak? Boleh ha? Boleh ha? Sebab tu bila kita cuba ciplak, bukan ciplak, kita kopi agama tu, hak mana hak Timur Tengah buat tu, kita hormat. Hak mana negara Teluk buat, tak apalah negara Teluk nak buat, dia buat. Tapi kita kena rujuk nas. Hak mana wanita Saudi buat, kita hormat sini. Hak ni dia kata hak Islam, hak zaman salam. Tak betul. Baca hadis Nabi, isteri Nabi pakai pakaian berwarna. Aisyah binti Sa'ad dia tengok berbagai warna mereka pakai. Hatta dia pun nak pakai hitam tak apa, hitam pun cantik juga, hitam menawan. Tapi jangan kata wanita tak boleh pakai pakaian yang ada bunga-bunga sikit. Bunga-bunga ni tak, yang ni tak sunnah ni. Jangan. Entah. Okay. Kita kata tak sunnah, kata saya tak kematian, macam mana isteri saya nak berkabung. Itu betul. Kemudian Ibn Hazmin, ulama bincang, kalau sekiranya mata dia sakit, dia boleh tak untuk pakai? Tadi kita dah sebut Nabi SAW
izinkan kepada orang yang mata dia sakit. Bila dia tanya Nabi SAW, Nabi kata, Nabi tengok, Nabi kata kepada dia, Ummu Salamah, benda apa ni? Dia bagi tahu bahawasanya yang ni ubat untuk mata. Dan Nabi kata, sapu belah malam, siang tak payah. Ibn Hazmin kata, tak boleh. 4 bulan 10 hari, darurat tak darurat, jangan duk pakai cerak. Tang tu Ibn Hazmin dia keras sikit. Kita tak payahlah pakai. Kalau itu jumhur kata dia boleh apabila dia dalam keadaan keperluan, tapi siang dia tak pakai. Perhiasan baju juga sama dan seumpamanya. Ini 2 benda yang diwajibkan kepada orang yang berkabung. Cuma saya nak sebut beberapa benda untuk tahu. Adakah orang berkabung ni dia tak boleh keluar rumah? Boleh tak dia nak pergi kerja? Macam mana suami dia mati, dia duduk kerja pejabat? Sebenarnya suami pergi keluar rumah ni bukan masalah orang berkabung. Ini adalah masalah wanita yang di dalam iddah. Wanita dalam iddah, iaitu iddah bain, iddah talak bain, talak yang mana dia tak boleh patah balik, dan juga wanita yang iddah kematian suami. Talak ni ada berapa jenis? Yang ni mana muda-muda tak kahwin lagi. Talak ni satu dia panggil talak raj'i. Talak raj'i berarti kita boleh patah balik isteri kita, talak 1 dan talak 2. Talak 1 dan talak 2, isteri tu duduk di rumah kita. Tak kata ni aku talak hang satu, hampir balik rumah mak hang. Tak betul. Dia duduk di rumah kita. Dia masih isteri kita. Dan kita boleh rujuk bila-bila masa. Perlih saya ingat buat fatwa bila baru ni, supaya nak barangkali ada orang tanya dalam majlis fatwa, saya dah tak panel fatwa, tapi saya lihat fatwa yang akhir antara yang pada zaman Dr. Juanda, dia sebut jika sekiranya dia rujuk dengan cara dia bersetubuh ataupun dia peluk, maka dikira dia rujuk, walaupun dia kata aku rujuk balik. Dia pakai pandangan fuqaha yang macam tu. Artinya kalau suami kita kata aku ceraikan engkau, artinya dia telah ceraikan kita. Tiba-tiba dia cerai petang tadi, 3 malam ni dia main kat kita balik. Kita tu perempuan lah, dengan tentuan kita pula. Suami main balik kat isteri, masuk ketuk bilik, masuk bilik dan menggauli balik isterinya. Dia kata mana boleh ni? Oh, dia talak orang macam misalnya. Bila dia menggauli, bererti dia rojok. Dan kalau dia naik pagi esok, bini dia kata apa? Dia naik angin pula, dia talak lagi sekali, dia talak, aku talak hang. Artinya itu talak yang kedua. Be careful. Jaga-jaga. So, tak apa. Isteri kalau talak raj'i ni yang kita tak boleh hantar balik, duduk di rumah kita. Bahkan para ulama kata kalau talak raj'i, dia kena pakai comel-comel. Digalakkan. Sebab apa? Ni tawan balik hati suami dah. Aku tak mau dah kat hang, tapi kita tak boleh hantar. Dia duduk bilik, bila dia duduk bilik tetamu umpamanya, kita duduk bilik kita. Tak apa, tak ada masalah. Dia boleh keluar rumah ataupun tak, masih lagi terikat kepada undang-undang suami. Kerana suami bu'ulatuhun, Quran kata. Suami dia masih suami dia. Kerana bila anytime dia boleh rujuk. Isteri tak kata, dah talak aku nak balik rumah mak aku, hang tak ada kuasa. Dia tak boleh. Melainkan hari itu dia pi buat apa? Taklid. Taklid saya ingat tak ada. Aku taklid dia kata jika saya terujuk balik, jatuh lagi satu talak. Jangan nak pi buat, tak tahu dengan macam tu. Okey. Dia duduk di rumah kita, cukup masalah ni. Tak apa tuan-tuan, bab nikah. Okey. Dia duduk di rumah kita, bila-bila masa kita boleh rojak. Dia tu, dia boleh main duduk depan, dia boleh tengok TV, dia boleh masak, dia semua. Kalau kita tak merojak, artinya kalau itu berterusan sehingga 3 kali suci, maka tamatlah perkahwinan. Tak boleh balik dah, melainkan dengan akad yang baru. Kena pi balik pinang dia dan dia berhak untuk tolak. Tapi dalam tempoh iddah dia tak boleh tolak. Dia kata saya nak rujuk balik. Oh, orang tak mau rujuk apa? Dia tak boleh, dia tak ada hak.
Ini diberi peluang kepada suami untuk rujuk balik berapa kali? 2 kali. Kalau ketiga, habis. Sudah faham ni? Tak apa. Jadi dalam tempoh itu, isteri dia boleh duduk dalam rumah, dia boleh menyanyi. Suami dah balik. Aku dah menyanyi pun tak sedap. Hari pertama, hari kedua, kena minggu kedua pening suami dah. Tengok isteri dia buat kata para fuqaha, eloklah isteri dia buatlah apa-apa yang menyebabkan aku rasa aku nak rujuk balik. Kerana Islam tujuan dia bagi tu supaya dia tak mau pisah, dia nak bagi peluang berfikir. Tak apa. Yang tu tak ada keluar rumah apa. Okey. Kalau talak yang 3, dia tak boleh rujuk balik. Tapi kita kena tempatkan, suami kena tempatkan di suatu tempat yang mana Quran menyebut, Quran kata, ya ayuhan nabi idza talaqtumun nisa fatalliquhun li'iddatihin. Wahai nabi, bila kamu talakkan isteri, maka talaklah mereka untuk iddah mereka. Wa ahsul iddata wattaqullaha rabbakum wa la tukhrijuhunna min buyutihin wa la yakhrujna illa an yatina bi fahishatin mubayyinah. Takutlah Allah, kira iddah, takutlah Allah Tuhan kamu. Jangan kamu keluarkan mereka daripada rumah mereka, dan jangan mereka keluar. Quran kata, kamu tak boleh keluarkan mereka dari rumah, mereka pun tak boleh keluar, kecuali apabila mereka membuat kekejian yang nyata, perzinaan dan seumpamanya dengan lelaki lain. Yang tu tak tahanlah, suami mana nak tengok nanti berlaku benda lain, okey, keluarkan. Kalau tidak, kita tempatkan, okey, ni rumah kita, duduklah bahagian depan ni, suami dia tak campur dengan dia. Kalau itu talak apa? Talak. Okey, dia boleh tempatkan di mana-mana tempat yang menyebabkan mereka tak bergaul balik. Kalau dia talak iddah, bukan, kalau dia iddah wafat, jadi di mana rumah suami dia mati, kata ni rumah hak mereka duduk dan mati di situ, itu rumah mereka lah. Kalau mati di hotel, takkan dia nak duduk di hotel. Dia mana rumah hak suami dia duduk masa mereka hidup tu, dia kena duduklah di rumah tu, dan dia tak keluar selama 4 bulan 10 hari. Melainkan jika ada keperluan. Seperti keperluan dia, seperti mungkin dia kerja, pasal suami isteri, kalau dia pada talak raj'i, dia tak gaduh. Talak raj'i, duduk di rumah, talak raj'i yang boleh rajak balik tu, suami kena provide everything. Makan, minum. Dia tak kata, ni aku dah talak hang ni, nak tunggu hari je, hang makan sendiri. Tak boleh. Tapi bila suami dia mati, ulama khilaf, boleh tak dia dapat peruntukan makan? Tentu tak boleh. Takkan dia nak ambil duit mana? Suami dia dah mati, harta dah jadi harta pusaka. Cuma dia akan ada tempat tinggal. Tempat tinggal dia ada. Melainkan tiba-tiba rumah pun tak ada, tuan rumah hak sewa tu kata, ni rumah ni suami hang dah mati, hampa kena keluar. Yang tu tak apalah, dia baliklah pergi duduk di mana-mana. Tapi kalau suami dia ada rumah, dia duduk di situ 4 bulan 10 hari. Dan waris jangan kacau dia sehingga 4 bulan 10 hari harta mereka. Kemudian lepas pada tu tamat, mereka boleh bincang. Okey. Kalau dia kerja, dia boleh keluar tak? Dia boleh. Dia kerja kerajaan umpamanya, suami dia mati, dia pergi kerja. Kerana dia, kalau tidak siapa nak pergi makan dia? Itulah gaji dia. Kalau tidak, dia nak sambung hidup macam mana? Dan seterusnya. Demikian juga kalau sekiranya dia keluar keperluan beli barang dan seumpamanya. Tapi seperti tadi, walaupun dia pergi tempat kerja, dialah tak boleh meragam. Sebab apa? Dia dalam iddah. Dia tak boleh bubur gencu kot ni, naik kot ni, bubur baju lawa punya. Dia tak boleh. Dia kena pergi kerja dengan baju yang sederhana, yang taklah kata dibuang kerja, tapi baju yang tidak orang tak nampak dia melawa, bergaya, dan dia tidak berwangi-wangian, tapi taklah sampai busuk orang pening. Tetapi orang nampak dia dalam keadaan sedang berkabung 4 bulan 10 hari. Wassallallahu ala Nabi Muhammad. Kita buka pada soalan. Ada soalan tuan-tuan?
Pertama, adakah berdosa? Ni lama saya tulisan Jawi. Sekiranya kita tidak hadir bersama dalam himpunan hina Islam. Himpunan membela kan menghina? Membela. Kalau kita tak hadir, taklah berdosa, kerana taklah bererti kita tak sayang Nabi. Mungkin kita ada cara yang lain. Tapi kalau kita hadir, saya kata kita dapat pahala. Sebab kita menzahirkan pembelaan pada Nabi dengan cara yang kita ada. Dia duduk di negeri dia tu, di US. Kita nak buat macam mana dengan negeri dia sana? Takkan tuan-tuan malam ni kita buka telefon kat dia? Tak ada. Macam mana kita nak bagi tahu mesej kat dia, orang Islam semua habang kat hang, benda yang hampa buat ni bohong. Filem ni memang bohong. Dia pelakon membohong. Depa ingat Warrior of Arabia ke apa. Depa ingat benda apa. Pelakon dia ingat, tiba-tiba dia ubah. Dia overdub dia punya suara tu, dan kemudian dia keluarkan suara yang lain, dan kemudian dicerita Nabi Muhammad ni homoseksual, kaki perempuan, abuse budak-budak, dan dia memang hina Nabi sehina-hina. Dia ni otak memang jam lah dia ni. Tak ada kualiti filem tu, tapi dia buat hanya nak menimbulkan hatred, nak menimbulkan kemarahan. Filem yang vile, filem yang jijik, yang tak ada nilai. Macam mana kalau semua orang Islam diam, tu betul ya kita kata tu. Tapi apabila dia tengok orang Islam macam ni, dia tahu orang Islam kata kami tak macam ni. Tapi kita janganlah, macam saya kata tadi, buat satu benda yang tengok hampa buat tunjuk perasaan pun perangai dah buruk lah. Tapi kita kena buat dengan contoh yang baik. Orang yang mampu tulis buku. Saya bercakap dengan saudara Khairi Jamaluddin dan dan Emma Fatimah juga, supaya buat malam seni sayangkan Nabi. Dan insya-Allah kita akan buat pada 29 hari bulan minggu depan di Istana Budaya yang di luar tu. Dan kita pakat minta semua budak-budak muda baca puisi, buat macam-macam tanda, apa-apa pertunjukan tanda kita sayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak ajak semua. Pasal semua orang ni walaupun macam mana pun dia Muslim. Walaupun mungkin kita tak setuju artis tu ke apa, tapi Nabi ada orang minum arak. Nabi kata, la tasubbu fa inni a'lam, la tal'anu fa inni a'lam annahu yuhibbullah wa rasulah. Tak usah maki dia hak minum arak tu, tak usah laknat dia, kata Nabi, kerana aku tahu dia sayangkan Allah dan Rasul. Jadi semua orang Islam, siapa saja berkongsi perasaan, kita kata mesej Nabi kita tidak seperti yang mana yang kamu sebut. Itu mesej dia. Dan hari ini dia gelisah, dan pelakon tu sendiri telah saman producer kerana dia tertipu, dan dia rasa hidup dia dah aman kerana dia tertipu. Dan mesej sampai, dan mungkin dengan itu semua orang kata, pasal apa depa kata macam ni, orang Islam nafikan. Kita harap maka orang barat akan lebih baca buku tentang sejarah tentang Nabi Muhammad. Sirah Nabi Muhammad akan dibeli macam kes dahulu. Dan who is our Prophet sallallahu alaihi wasallam. Kita harap dia orang akan start membaca tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ni kita harap. Dan kita akan harap kita produce buku yang baik-baik dan hantar kepada mereka dan jual di negeri mereka. Mereka akan baca. They are good people. Mereka suka membaca. Kita teruk sebenarnya, kita akan baca. Saya ada pelajar-pelajar, malas sebut pula nanti tahu. Buat master, saya tanya apa bahan yang kamu baca, bahan ilmiah. Seorang boleh kata majalah Al-Islam. Saya bukanlah kata tapi bagi sebutlah besar benda tu. Sebagai seorang yang sudah ada latar belajar, dah ada first degree dan seumpamanya. Hak lain tak tahu, buku tak tahu, kita tak baca. Dia good people. Dia pun suka membaca. Kita tengok dia duduk atas bas membaca, duduk atas kapal terbang membaca, duduk dalam kereta api membaca, dia membaca. Dan kedai buku dia bagus, sampai beratur orang nak beli buku. Macam dengan Pesta Pulau Pinang kita kan, beratur nak pergi beli benda entah apa-apa kita ni. Saya bukan kata orang Melayu tak bagus, ramai juga membaca, tapi ramai malas membaca. Tapi mereka membaca. Kita ambil kesempatan daripada suka membaca ni, supaya mereka membaca tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tulis hantar, mudah-mudahan kita harap. Kenapa? Kerana berlaku perkara yang seperti ini, orang nak tahu. Pasal apa orang Islam menafikan? Orang Islam menafikan.
Tapi kalau semua diam, tak ada siapa kata apa. Dan dunia keluar benda tu. Saya tahu di negeri mereka, saya telah sebut, mereka percaya cerca orang ni, undang-undang mereka pun salah. Walaupun kita tahu ini masalah, mereka percaya freedom of expression. Mereka kata tak ada masalah apa. Kerana orang yang mereka cerca tu dah tak ada. Mereka pun cerca Jesus dan macam-macam Da Vinci Code dan seumpamanya. Tapi dalam dunia ni, kita tak boleh maki Yahudi. Ada undang-undang antisemitik yang kita akan kena. Ramai penulis yang tulis kata kat Yahudi, bahkan menafikan tentang Holocaust umpamanya, boleh kena penjara sampai 2-3 tahun, terutama di negara-negara Eropah. Hebat Yahudi ni, pandai dia buat undang-undang. Negara Eropah buat undang-undang, di Amerika, di UK, di Europe. Antisemitik satu jenayah. Kita tak boleh kata kat black, yang tu racism. Tak boleh kata kat dia. Kalau kita kata apa, nigger, sensitif kan, paki pun tak boleh kata. Dia pun boleh ambil tindakan. Benda tu dia anggap sebagai sensitif kataan, macam hina bangsa. Tapi tiba-tiba boleh kata kat Nabi Muhammad, tak ada masalah. Mau orang Islam tak sensitif. Sebab tu at least kita show something, just to demonstrate our feeling. Kedua, ada salah seorang ahli jawatan kuasa sebuah masjid sering menyebut kalimah takbir, sedangkan beliau masih merokok. Oi. Yang takbir tu kalau kena tempat bagus ya. Yang merokok tu kelemahan. Saya selalu sebut dua benda. Manusia ni saya kata tuan-tuan, kita mix hidup ni. Ada unsur yang kita bagus, ada unsur yang kita tak bagus. Tak saya kira siapa lah. Kita tahulah diri kita. Oleh kerana ada sikit benda hak tak bagus, takkan kita nak hukum hak bagus pun jadi tak bagus. Hang tak bagus buat ni kerana aku tahu hang ada benda lain tak bagus. Tak boleh lah. Kalau satu orang tu berpuasa, kemudian dia tak semayang, kita tak kata tak guna hang puasa. Kita kata hang puasa bagus dah, tak semayang ni tak bagus. Kalau ada orang semayang cuma tak pakai tudung, pakai ragat, skirt, jangan kata sia-sia hang semayang duk pakai skirt. Tak boleh. Semayang tak sia-sia. Semayang kebaikan. Okey. Soalan Allah ke Maha Besar, rokok ke Maha Besar? Dah anak akan sampai ke poin tu. Dah saya nak cerita, artinya pada umumnya kita ni ada benda bagus, ada benda tak bagus. Cuma benda hak tak bagus itu kita kena usaha untuk berhenti lah. Tapi kalau dia kata rokok Maha Besar, kalau Pak Ji. Kalau dia kata rokok Maha Besar, kira teruk. Cuma kita ada benda yang membabitkan isu umum dan isu khusus seorang. Kalau hak tak bagus itu mujaharah ni, Nabi kata kullu ummatin mu'afa illa mujahirin. Semua umat aku ini diampunkan kecuali orang yang terang-terang buat dosa. Belagaklah tu. Dia buat dosa, dia dengan megahnya tayang kat orang. Yang Nabi kata yang ni Tuhan tak mampun. Tapi yang duk sorok-sorok buat dosa, mudah-mudahan Tuhan ampun. Mudah-mudahan Tuhan ampun. Siapa isap rokok salah. Rokok salah. Rokok haram. Tapi kalau dia derma, 4 pahala. Kalau dia semayang, cukup syarat sah. Tapi kalau dia semayang Allahu Akbar, busuk orang sebelah, dia berdosa lah. Pasal mulut dia busuk sebab dia isap rokok. Kan? Tapi yang baik itu baik, yang buruk itu buruk. Ada lagi soalan? Ya. Syekh Kamaluddin. Saat kita bagi Syekh Kamaluddin, dia duduk belakang.
Ya. Berapa ramai orang Arab yang berhijrah ke Eropa untuk cari makan, tetapi dia tidak pernah menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Di tanah Melayu sendiri umat Islam tidak kisah. Dalam 10 tahun apabila mereka menghina Al-Quran seperti Sainan versus kita bangun, kita berombak, kita bunuh, kita membakar. Begitu juga berulang sejarah berkali. Apakah ini jalan penyelesaian? Islam ada jalan penyelesaian dari agama umumnya yang ini dakwah. Kita lupa ini doktor. Ibarat correct. Ya, okey. Okey, saya ulas. Terima kasih. Demonstrasi yang dibuat itu bukan ditujukan kepada orang Kristian dan tidak juga kepada non-Muslim. Kalau ada orang angkat spanduk kutuk Kristian macam berlaku di Mesir, salah. Tapi demonstrasi itu kalau nak buat, dia membantah producer filem tu. Producer filem tu dia tahu tentang Nabi Muhammad sebab dia baca, dia buat macam-macam watak. Kalau tidak, dia tak boleh produce episod-episod yang dikelirukan itu. Tapi kita tahu, adakah saya dah sebut, adakah demonstrasi penyelesaian? Dia bukan penyelesaian. Adakah itu boleh menyebabkan semua orang faham Islam? Juga tidak. Tapi adakah itu boleh convey some message to the world that we not agree with the content of the film? I say yes. Jadi kita hanya nak convey message supaya dunia jangan kata hak tu betul. Tapi kita jangan juga dalam masa yang sama angkat apa-apa spanduk yang menunjukkan kita memusuhi orang Kristian ataupun memusuhi dunia. Kita tak musuhi dunia. Bahkan kita, spanduk kita ni setiap tahun buat perhimpunan Maulid. Tu perhimpunan. We demonstrate something actually every year. Apa dia? Kita angkat spanduk, tapi kita demonstrate our feeling, our love kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila berhimpun dan tunjuk perasaan tu ada dua, perasaan marah, perasaan sayang, perasaan belaka lah. Saya tak suruh kata kita kena maulid, kena buat perhimpunan dan tunjuk perasaan, tak. Artinya kita dok buat dah, maksudnya. Kalau ada orang haramkan ini, dia kena haramkan itu sekali lah, itu patut tiap tahun. Artinya saya kata, adakah ini cara terbaik? No. Saya setuju. Tapi adakah ini boleh menyampaikan mesej bahawa dunia Islam tak puas hati? Ya, supaya benda ini tidak berulang. Dan saya tengok, bila saya baca laporan daripada banyak kerajaan Amerika dan semua sekali memang marah kepada, macam tak bersetuju benda ni berlaku. Sepatutnya ia boleh mencetuskan tension di kalangan agama. Ya, saya ingat itu mesej yang baik. Tapi apa yang berlaku keganasan, bakar, suruh bunuh orang, ini kita tak setuju. Kita sepatut tunjuk contoh yang baik, iaitu just bagi tahu mesej Muhammad rahmatan lil alamin, seperti mana orang lain juga berhimpun dengan perhimpunan yang baik. Dalam perhimpunan boleh juga bagi edarkan risalah, boleh edarkan boleh ucapkan ucapan yang baik, tapi jangan serang, attack others religion. Itu benda penting. Orang Amerika buat bukan mewakili semua rakyat Amerika. Ini kita kena pasti. Ada orang Malaysia buat satu benda, bukan semua orang Malaysia setuju. Yang tak betulnya bila kita buat demonstrasi untuk pergi bantah negara tu keseluruhannya. Tak betul. Bukan negara tu semua buat. Yang buat producer tu je. Kita bantah konten tu je. Tapi kita just want to show that we are very sensitive in such thing, supaya kita tak repeated berlaku benda ni. Ada last question? Okey, Syekh Saleh. Ya. Oh, ini soalan politik, kena tanya kat Jamiah Khair. Datuk Seri Jamiah Khair. Saya rasa tak ada siapa sekat kot. Kota Tambahan ni sekat lah. Dulu ada mereka maki, beberapa tahun yang lalu ada kumpulan keluar langsung abang apa beberapa tokoh kata Arab Saudi sesat, Arab Saudi Wahabi, Arab Saudi dia macam. Masa tu tak dengar pun kata kena apa? Kena ban kota ke apa. Hari ni tiba-tiba ada orang pergi pakai baju kuning, kena ban pula dah kota.
Saya tak tahu betul ke tak cerita ni. Saya tak tahu. Allah alam siapa buat kenyataan ni saya pun tak tahu. Saya rasa tak kot. Takkan sampai setara tu. Dan kalau buat tak padan. Mamat hak pacar kau juga ni 3-4 orang, hak lain semua nak kena. Dan kalau ada orang nak pergi buat demonstrasi di Saudi memang bodoh betul ya. Haji buat cara haji lah. La rafas wala jidal. Jangan duk bertengkar, jangan duk keluar perkataan huduh yang nak pergi angkat slogan nak bawah, nak tiru Iran. Yang tu kalau ada mana-mana parti ke cadang kita pergi buat demonstrasi masa haji, kita memang patut ban parti tu. Buat padan-padan lah. Masa-masa yang sesuai lah. Hatta di Malaysia saya dulu kata nak buat demonstrasi ni kena aman lah. Sampai bergaduh. Kadang-kadang dia tak bergaduh tapi mulut tu cukup bagus. Macam baru ni yang kita ada bantah tunjuk kemaluan lah apa jenis. Kalau tak boleh kawal dua pihak lah. Orang politik ni kena kawal lah. Dia kena kawal. Siapa yang kuat politik ni, abang sikit. Jangan duk semangat dah. Kalau orang kata setengah parti tu dia kena demokrasi. Tapi bila orang kritik dia marah. Kritik dia maki hamba selalu. Tapi kena giliran dia kita menuntut demokrasi untuk dia ya. Kalau orang kritik dia tak ada demokrasi. Yang tu pun satu keharun dia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmat. Minta maaf lah mana-mana ahli parti yang hidup dan yang mati. Ada lagi soalan? Ini bukan okey. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat yang sebenar menghalang fahsyak dan munkar ya. Tapi ada dua. Solat yang tidak dihayati dan solat yang dia ada dua keadaan. Satu orang langsung tak solat langsung dan buat mungkar. Satu orang dia buat solat tapi mungkar ada benda yang dia tak boleh tinggal. Tuan-tuan, buat solat mungkar tak boleh tinggal dia lebih baik. Dan kita harap dengan dia sentiasa hidup kadang-kadang apabila 5 hari, sehari 5 kali pergi ambil wudu, menghadap Allah Ta'ala, walaupun kadang-kadang macam ayam patut padi. Tapi dengan dia duk pergi ambil wudu, duk kata Allahu Akbar, harapan untuk kembali pada Tuhan dia lebih dekat daripada yang tak sembahyang langsung. Tentu dah. Tentu dah. Dan kita kena tahu yang berminum arak saja dan tak solat, katalah ada minum arak, kaki maksiat dan tak solat. Dalam mazhab Hambali, tak sembahyang kafir. Yalah, walaupun majoriti kata tak kafir, tapi dosa besar tak solat. Hak lain ni kita orang ni kadang-kadang ada buat salah macam-macam. Macam sahabat Nabi hak minum arak tu pun Nabi kita sayang Allah dan Rasul. Tapi bila dia tak semayang, ini serius. Dan saya selalu sebut, orang bila tengok anak kita buat maksiat apa, kita sensitif. Tapi anak kita tak semayang, kita buat dek ya. Boleh duduk tidur di rumah, kita pergi mayang subuh masjid, balik mai dia tak bangkit-bangkit mayang ni. Umur dah 20 lebih lah. Dan tak kata kita kata hang ni bila lah belajar nak belajar bangkit semayang. Kita tak kata dia serius dia tak semayang. Kita kena suruh dia semayang. Yang lain kita mungkin, yang lain ringan pada tu. Tak semayang, ini adalah paling the biggest personal crime bila dia tak semayang. Untuk dia lah. Kalau bunuh orang tu bab lain, tapi masuk personal, dosa pribadi setelah after syirik, selepas daripada syirik. Last, okay. Nabi Muhammad Sayyid, Nabi Muhammad tuan kita. Kita boleh kata Sayyidina Rasulullah, kita boleh kata Maulana Rasulullah. Kita puji dia, tak ada masalah dalam ucapan-ucapan. Tetapi bagi perkara yang telah fix, dia telah tetap, yang dia ajar kita, seperti selawat dalam solat,
selawat di dalam tempat-tempat yang mana dikhususkan, macam dalam solat. Dah tanya dah, sahabat tanya Nabi bagi tahu cara solat. Nabi tak sebut. Saya kata, kekalkanlah dengan yang asal yang Nabi ajar tu. Tapi dalam kehidupan hari-hari biasalah kita sebut Nabina, Habibina, Sayyidina, kekasih kita, orang yang kita sayang. Abu Hurairah pun kata, inna khalili, sesungguhnya kekasih aku Rasulullah, awsani, sesungguhnya kasih aku telah berpesan pada aku. Dia sebut tentang nama Nabi, dia sebut kekasih dia, kata Abu Hurairah. Tapi bila nak salat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada orang kata, oh hatu tak hormat. Pasal tak hormat? Itu Nabi ajak. Oh tak, kita siapa? Kita kena kata Sayyidina. Kalau nak kata Sayyidina, kata ni, wa ashhadu anna Sayyidina Muhammad Rasulullah, lambang, tambah Sayyidina. Pasal tak tambah? Dia tak boleh lah, dah bang memang macam tu dah. Tahu pun. Jadi tak apa. Tapi ada orang kata, dia kata dia nak buat the best, terpulang dah. Kita the best is what our prophet had shown us. Ada ni. Okey, terima kasih. Pengumuman. Ada lagi soalan last? Tak ada. Mudah-mudahan Allah Taala rahmati kita. Terima kasih banyak, dan besok saya akan khutbah di YouTube. Tuan-tuan tak payah bawa kayu. Kita je untuk gathering dan kata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tak payahlah angkat-angkat slogan yang kasar, cuma hanya kata Nabi Muhammad ialah rahmatan lil alamin, rahmat untuk sekalian alam. Dan untuk feeling kita bukan untuk tunjuk hatred, tapi untuk menunjukkan sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak datang pun tak tahu, tak mau datang tak apa. Kalau siapa pi sembahyang Jumaat dan tak menyertai demonstrasi, Jumaatnya sah tanpa kurang apa-apa pahala. Jangan kata syarat Jumaat besok kena ikut demonstrasi pasal daripada darah. Tak ada. Siapa nak buat, tak mau buat, dia boleh buat benda yang lain. Ada sahabat nak keluar kereta segera. Ni sahabat Nabi ke sahabat kita ni? PJJ 4079, PKE 3069, PEL 1515. InsyaAllah slowly nanti bagi mereka keluar. Tuan-tuan yang sahabat berkenaan boleh keluar insyaAllah. Terima kasih banyak. Saya jemput semua untuk ada makan hari ni ya. Ada makan. Tuan-tuan, ni ada ramai kawan-kawan baru. Saya selalu sebut, hak lama dah ingat. Mai mengaji sini ni tak bagi sekupang pun tak apa. Bukan syarat, nak pergi mengaji duit tak bawa. Tak. Tapi kalau tuan-tuan bagi, taklah masuk ke dalam poket mana-mana AJK jika saya kan. Dia masuk dalam tong tu, kita boleh provide makan, kita boleh bayar bil. Tuan-tuan duduk dalam aircon ni. Dan kita bolehlah uruskan dewan ni. Kalau saya bagi, very welcome. Sangat berterima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.